Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Para hadirin yang dihormati sekalian, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu dalam gelanggang forum Hal Ehwal Islam pada pagi ini. Bersama saya, Nur Farisha binti Abdul Halim selaku moderator anda pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, seperti yang kita sedia maklum, dewasa ini umat Islam dilihatkan alpa dengan duniawi sehingga mereka lupa untuk menghayati kepentingan sunnah dan akhlak Rasulullah SAW. Justru itu, kemuliaan ini haruslah diperlihat dalam skop yang lebih besar jika kita ingin menyelesaikannya. Sesuai dengan tajuk forum kita pada pagi ini, iaitu Rasul disanjungi, Sunnah diteladani dan implikasinya terhadap pembentukan Muslimnya sejati. Kenyataan inilah menjadi kunci utama forum yang akan kita gunakan sebagai membuka pintu kesedaran kepada seluruh umat Islam. Baiklah, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi jangan ragu, jangan segan kerana warga Dewan sememangnya sudah tidak asing lagi dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, saudari Cik Hanania Fariha. Saya. Bolehkah Cik memperkenalkan biodata Cik terlebih dahulu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada sidang hadirin Dewan sekalian. Okey, baik, seperti yang pengerusi telah menjemput saya, nama saya Nurul Hanania Fariha. Saya berusia 21 tahun dan merupakan anak kelahiran Pahang. Okay, saya mempunyai lepasan ijazah sarjana dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan penceramah bebas yang telah bergiat aktif untuk memberi ceramah di seluruh Malaysia yang mengenai akhlak dan akidah Rasulullah. Itu sahaja saya daripada saya. Baiklah, terima kasih Cik Hanania. Seterusnya di sebelah kiri saya pula ahli panel yang kedua iaitu Cik Nuri Isyrah. Apa khabar Cik Nuri Isyrah? Mina sihat. Bolehkah Cik memperkenalkan biodata Cik sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Isyrah binti Muhammad Zani. Saya merupakan lepasan ijazah sarjana di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya juga merupakan seorang pensyarah di Universiti Teknologi Melaka dalam bidang tasawuf Islam. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Cik Nuri Isyrah. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, sebelum menyimpang dengan lebih jauh, marilah kita mulakan forum pada pagi ini dengan mengenali sedikit sebanyak latar belakang dan kepribadian Nabi kita iaitu Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat As-Sajari daripada Anas yang berbunyi, "Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku akan nescaya bersama-samaku di syurga kelak." Baiklah, sebelum merancangkan lagi topik kita, marilah sama-sama kita mengetahui latar belakang Rasulullah terlebih dahulu. Kepada ahli panel yang pertama, bolehkah Cik Hanania menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang dan kisah hidup Nabi Muhammad SAW? Silakan. Okay, baik, terima kasih kepada moderator. Okay, seperti yang kita sedia tahu, Rasulullah merupakan seorang qudwah hasanah kepada semua Muslim di dunia, tidak kira daripada zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah baginda sehingga kini. Okey, mari kita berkenalan dahulu kepada Rasul kita. Okey, nama baginda Muhammad bin Abdullah bin Abu Muttalib bin Hashim. Okey, beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Beliau dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau kita boleh dalam tahun Masihi 570 Masihi. Okey, ada pendapat ulama yang mengatakan tarikh kelahiran baginda 8 ataupun 9 Rabiul Awal. Setelah beberapa kata putus ulama telah bersetuju untuk menetapkan bahawa yang sebenar-benarnya Rasulullah dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal. Okey, baik. Baginda, nama ayah baginda adalah Abdullah bin Abu Muttalib dan ibu baginda adalah Siti Aminah yang seperti kita tahu belajar dari kecil. Okay.
Beliau dilahirkan dalam keadaan anak yatim kerana bapanya meninggal, bapanya wafat ketika beliau masih dalam kandungan, dan ibunya pula meninggal ketika baginda berusia 6 tahun. Kemudian baginda dijaga oleh datuknya iaitu Abu Talib, dan kemudian dijaga selepas datuknya meninggal, baginda dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Okay, kemudian seperti yang kita tahu, baginda mempunyai banyak isteri, iaitu 13 orang isteri. Ada beberapa ulama yang mengatakan 11, dan ulama menyimpulkan 13 isteri. Dan seperti kita tahu, yang terkenal adalah isteri pertama baginda iaitu Siti Khadijah, yang merupakan cinta pertama. Dan yang juga terkenal adalah Aisyah, yang dikenali dengan sifat manjanya dengan Rasulullah. Okey, seterusnya baginda mempunyai 7 orang anak. Seperti yang kita tahu, kita belajar sejak sekolah lagu-lagu anak-anak Nabi. Macam mana tahu ke Cik Farisha? Tak apalah, saya ada sikit. Macam mana? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. So, maksudnya anak Nabi ada 7 orang dan 3 laki-laki, 4 perempuan. Okey. Kemudian pada usia Rasulullah itu 40 tahun, beliau mendapat wahyu pertama di Gua Hira, sekaligus sama dengan penurunan Al-Quran yang pertama, iaitu surah Al-Iqra. Surah Al-Ala, maafkan saya. Okey, kemudian pada usia 53 tahun, baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama sahabat baginda iaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun, iaitu pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Okey, sebelum kita nak merungkai dengan lebih dalam tajuk yang kita ingin bincangkan sebentar lagi, saya tertarik dengan sabda Rasulullah ketika hari kematian baginda. Okay, baginda berwasiat kepada kita semua. Okay, Rasulullah SAW bersabda, "Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwalah kepada Allah, kerana aku akan meninggal dunia pada hari ini. Hari ini merupakan hari pertamaku di alam akhirat dan hari terakhirku di dunia." Okay, apa yang dapat kita simpulkan? Rasulullah telah sejak sebelum Rasulullah wafat lagi, beliau baginda sentiasa mengingatkan kepada kita semua tentang menjaga akhlak, kerana bagi saya akhlak sangat penting untuk menunjukkan kepribadian umat Islam itu sendiri. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Cik Hanania di atas lontaran hujah yang amat bermanfaat ini tadi. Benar sekali, latar belakang baginda Rasulullah itu sendiri menggambarkan betapa hebatnya kisah hidup baginda. Misalnya ketika baginda berusia 12 tahun, baginda sudah sering mengikuti rombongan berdagang dari Mekah ke Syam. Persoalannya, ketika kita di usia tersebut, mampukah kita menjalani kehidupan seperti baginda? Sudah tentu jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana kita merupakan umatnya yang lemah dan hina. Baiklah, hadirin sekalian, seterusnya marilah kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Cik Nurin Syirah. Baiklah Cik, bolehkah Cik menceritakan pula kepribadian mulia Nabi Muhammad SAW yang boleh dijadikan contoh teladan kepada kita semua? Baiklah, terima kasih kepada saudari Farisha. Berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW, kita sedia tahu tentang 4 sifat Nabi Muhammad SAW yang utama, iaitu as-siddiq ataupun benar. Nabi Muhammad SAW tak pernah bercakap bohong daripada baginda kecil. Buktinya, baginda menjadi pengadil perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad selepas berlakunya banjir di Mekah. Yang kedua, baginda seorang yang amanah ataupun dipercayai. Baginda terkenal dengan sikap amanah sehingga mendapat kepercayaan untuk menguruskan perniagaan Khadijah ataupun isteri baginda. Seterusnya, baginda mempunyai sifat tabligh, iaitu menyampaikan, di mana baginda menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umat-umatnya supaya mereka mengikut perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Seterusnya, sifat fatanah ataupun bijaksana, iaitu Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat
bijaksana baginda ketika merancang strategi sama ada dalam pentadbiran ataupun dalam ketenteraan, di mana tidak ada satu pun strategi ketenteraan yang mampu mengatasi strategi ketenteraan Nabi Muhammad SAW. Betapa hebatnya Nabi Muhammad. Seterusnya, antara sifat-sifat lain yang Nabi Muhammad ada dari Nabi Muhammad sejak kecil ialah Nabi Muhammad SAW tidak suka membuang masa, di mana sejak kecil lagi hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah, iaitu baginda rajin membantu Halimatus Sa'diyah mengembala kambing. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang penyantun, di mana baginda sentiasa bermanis muka serta bercakap secara lemah lembut, tak kisah sama ada dia bercakap dengan kanak-kanak ataupun orang berusia. Jadi baginda sangat disenangi dan dihormati ramai. Jadi baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf serta dermawan. Itu sahaja. Jadi kepribadian Nabi Muhammad SAW ni perlulah dijadikan ikutan bagi umat-umatnya, kerana kepribadian Nabi Muhammad tu menunjukkan akhlak yang mulia. Itu sahaja buat kepribadian Nabi Muhammad. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Insyirah di atas perkongsian yang amat menarik itu tadi. Apa yang saya dapat simpulkan adalah kepribadian Rasulullah SAW adalah tiada tandingan, kerana baginda merupakan manusia agung yang ideal dan sebaik-baik contoh sepanjang zaman. Contohnya, kita dapat menghayati sifat kejujuran baginda, iaitu Al-Amin, dalam diri Rasulullah apabila baginda selalu bercakap benar dan tidak pernah berbohong. Justru itu, kita semua perlulah mengamalkan sifat-sifat mulia tersebut dalam kehidupan seharian bagi membentuk kepribadian yang mulia. Baiklah, selanjutnya kita akan berbincang pula tentang akhlak dan sunnah Rasulullah SAW. Sebelum itu, saya sebenarnya tertarik dengan sebuah hadis riwayat Muslim yang menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW. Kisahnya berbunyi sebegini. Sa'ad bin Hisham bin Amir telah datang ke Madinah dan bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang akhlak Rasulullah SAW." Lalu Aisyah menjawab, "Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran." Justru itu, kepada Cik Hanania, bolehkah Cik jelaskan dengan lebih terperinci tentang akhlak Rasulullah SAW dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam aspek akidah? Baiklah, terima kasih kepada pengerusi majlis Cik Farisha. Okey, suka untuk saya ceritakan terlebih dahulu beberapa kisah-kisah Nabi yang daripada petikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa, contohnya riwayat At-Tirmizi, riwayat Ahmad dan lain-lain. Okey, contohnya yang kita boleh kaitkan dengan akhlak Rasulullah SAW. Seperti yang Cik Farisha beritahu tadi tentang akhlak Nabi boleh disamakan dengan Al-Quran. Di situ juga menunjukkan akhlak Nabi sangatlah mulia dan sangatlah tinggi, dan supaya kita sebagai Muslim haruslah ikut jejak langkah Rasulullah SAW. Okey, kisah yang pertama adalah daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kehebatan dan ketinggian akhlak baginda membawa sinar hidayah kepada manusia lain walaupun telah wafat. Okay, seperti yang kita lihat, walaupun baginda telah lama meninggalkan kita, tapi akhlak dan sunnah yang baginda tinggalkan sangat memberi kesan kepada umat Islam ini. Kerana contoh ni kita dapat tengok dari segi kepimpinan kita, menggunakan sifat menggunakan konsep syura dalam apa-apa perbincangan, walaupun perbincangan yang kecil, dan seterusnya perbincangan yang besar yang mampu menjadikan kehidupan kita lebih teratur dengan sunnah-sunnah Rasulullah tinggalkan. Okey, seterusnya kisah daripada riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda bahawasanya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak umat Islam. Okey, seperti yang kita tahu, apabila Rasulullah diangkat sebagai ketika kerasulan baginda mula berdakwah kepada semua keluarga baginda secara kecil-kecilan, secara sorok, diam-diam, kemudian balas secara terang-terangan. Okey, di situ juga menunjukkan akhlak Rasulullah sangatlah terbaik dan tidaklah
terlampau menunjuk-nunjuk, berani, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh sentiasa yakin untuk melakukan sesuatu perkara. Apa yang kita dapat simpulkan daripada hadis di atas, akhlak sangat penting dalam kehidupan Muslim. Tak mungkin ia dijadikan salah satu agenda pengutusan. Jika akhlak tidak penting, tidak terjadi ataupun Rasulullah tidak akan diutuskan untuk menyampaikan tentang akhlak kepada umat Islam kita. Sebelum mengupas lanjut tentang isu ini, seperti yang kita ingin kupaskan secara lebih detail, secara lebih terperinci, iaitu di bahagian akidah. Akidah ialah keyakinan seseorang terhadap sesuatu perkara. Akidah juga boleh dikaitkan dengan iman, iaitu iman adalah pengabdian diri kita terhadap Allah. Ketika kita melakukan ibadah, contohnya kita menyerahkan semua diri kita kepada Allah. Kita tidak bergantung kepada makhluk-makhluk lain seperti menyembah patung-patung, berhala. Walaupun kita tidak nampak Allah, tapi ia menunjukkan keimanan kita, tahap mana kita percaya kepada Allah. Itu juga boleh dikaitkan dengan akidah kita. Seterusnya, rukun iman yang tertanam dalam diri seorang penting untuk kukuhkan akidah kita supaya tidak mudah terpesong. Seperti yang kita tahu, rukun iman dalam Islam ada 6, iaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada qadar. Bila kita percaya dengan rukun-rukun iman, serta kita akan menyebabkan akidah kita sentiasa kukuh dan tidak mudah untuk runtuh apabila kita dimanipulasi oleh orang lain. Seperti kita tahu, isu tergempar kini tentang Palestin, apabila timbulnya peperangan antara negara yang tidak diiktiraf dengan Palestin, menyebabkan banyak pendapat. Ada pendapat yang mengatakan menyokong Palestin, ada pendapat yang menyokong sebaliknya. Itu memberi cabaran untuk kita zaman kini untuk menentukan lebih ke mana kita ingin menyokong. Itu juga berkaitan dengan akidah kita sebagai umat Islam pada masa ini. Kita masuk balik kepada tajuk utama kita. Akhlak Rasulullah yang patut dicontohi. Contohnya, baginda sentiasa beriman kepada Allah. Walaupun baginda dijamin syurga, baginda terus menjadi contoh teladan untuk ditunjukkan kepada umat baginda. Contohnya, kita boleh kaitkan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, ketua kelas. Jika ketua kelas juga tidak mempunyai akhlak yang baik, manakah pula anak-anak ketua kelas tersebut untuk mengikut, untuk memberi contoh supaya dalam satu komuniti kelas itu menjadi terbaik antara yang terbaik, betul? Seterusnya, akhlak Rasulullah juga yang mempunyai sifat menyayangi dan menghargai sesama keluarga. Menunjukkan baginda menunjukkan sifat penuh kasih sayang antara ahli keluarga. Bagaimana kita untuk menerapkan sifat akhlak, akidah, untuk mengukuhkan akidah kita sesama keluarga? Contohnya kita melakukan solat jemaah, mengadakan majlis ilmu agama di rumah. Contohnya menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah teladan tidak kira zaman Nabi ataupun sebelum zaman Nabi Muhammad, yang kita tahu banyak kisah teladan antara Nabi-Nabi. Saya rasa itu merupakan sangat penting untuk kita kukuhkan akidah kita sesama ahli keluarga. Kemudian akhlak Rasulullah yang kita patut contohi juga adalah sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindari larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, larangan yang antara yang sukar untuk umat Islam kini ikut adalah larangan minum arak. Kerana masih ada lagi segelintir umat Islam yang menganggap perkara tersebut adalah biasa-biasa. Sebab mereka menganggap arak, kita seperti yang kita tahu, arak adalah satu buah anggur yang diperam lama-lama yang boleh menyebabkan khayal. Mereka menganggap anggur itu halal. Bagaimana boleh menjadi haram? Ada segelintir yang masih tidak dapat menerima pengharaman arak itu. Rasulullah juga dalam akhlak Rasulullah ni
dia telah mengharamkan arak sejak umat baginda secara perlahan-lahan. Contohnya tidak boleh minum sebelum untuk melakukan ibadah, kemudian barulah secara menyeluruh untuk diharapkan arak ini. Seterusnya, patuh dan rukun iman merupakan pengukuh dalam akidah seorang Muslim. Panduan yang telah diberikan oleh Allah cukup lengkap dan relevan dengan semua zaman walaupun Al-Quran telah lama diturunkan. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pelengkap kehidupan. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ini sudah lama diturunkan sejak penurunan pertama di Gua Hira ketika Rasulullah baginda pada bulan Ramadan. Walaupun Al-Quran diturunkan sejak beratus-ratus Masihi lamanya, tapi masih digunakan pada kini. Jika dibandingkan dengan kitab-kitab lain seperti Taurat, Zabur, Injil, kandungan kitab-kitab tersebut juga sama seperti Al-Quran, tetapi Al-Quran lebih ditambah baik dan dengan adanya sunnah-sunnah Rasulullah, apabila digabungkan, ia sangatlah menjadi panduan lengkap untuk umat Islam pada masa ini. Antara kepentingan akidah dalam diri yang kita harus terapkan, kita mengambil contoh kepada akhlak-akhlak Rasulullah. Contohnya, kita haruslah sentiasa meningkatkan ibadah kepada Allah. Bagaimana? Jika kita selalu solat cukup 5 waktu, kita haruslah tingkatkan lebih lagi. Contohnya solat sunat, solat tahajud dan lain-lain. Seterusnya, akidah ni juga dapat menenangkan jiwa kerana sifat yakin yang ada pada diri kita dalam rukun iman yang ke-6, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Apabila kita percaya dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan sejak sebelum kelahiran kita, kita sentiasa dapat menerima sesuatu perkara yang terjadi kepada kita dengan hati yang terbuka. Seterusnya, kita dapat menambah amalan baik kerana kita mengikut perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Seterusnya, dapat menghindar kita dari perbuatan yang tidak baik, contohnya perbuatan maksiat. Walaupun maksiat hanyalah ada maksiat sekecil-kecil, contohnya hanya dengan pandangan mata juga, antara muhrim dengan bukan muhrim juga boleh mendatangkan maksiat. Akhir sekali adalah untuk menegakkan akidah. Contohnya, sentiasa berjihad, tidak melepaskan tangan ataupun melepaskan patut di tangga apabila agama kita dihina. Jadi kita harus sentiasa cakna dengan agama kita dan sentiasa berjihad untuk agama kita. Maka akhlak baginda yang sangat perlu dicontohi menyebabkan umat Islam mampu untuk mengukuhkan akidah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu sahaja. Baiklah Cik Hanalia, bolehkah Cik Hanalia memberikan sedikit contoh tentang akhlak dalam kisah hidup baginda? Baik, terima kasih Cik Harisha. Antara saya mahu berkongsi kepada hadirin dewan sekalian tentang beberapa kisah yang berkait dengan akidah dan akhlak Rasulullah. Pertama adalah kisah Rasulullah SAW ketika baginda mendapat wahyu pertama daripada Allah. Kerana kita tahu wahyu tersebut merupakan menaikkan baginda menjadi Nabi dan Rasul untuk akhir zaman. Rasulullah dia menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang seperti kita tahu. Peristiwa tersebut berlaku pada 17 Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Seperti kita tahu, malam Lailatul Qadar sangatlah malam sangat mulia dan sangatlah dinanti oleh semua umat Islam kita pada bulan Ramadan. Dalam surah Al-Duhan ayat 3 telah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkati itu, iaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya hari itu memberi peringatan. Menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari menulis, Rasulullah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pendapat yang mengatakan Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan
bunyi yang nyaring. Pendapat tersebut yang kita tahu Rasulullah sakit ataupun menangis sedih ketika menerima wahyu tersebut. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 2, sesungguhnya kami akan menurun kepadamu perkara yang baik. Okey. Kemudian pendapat yang kedua, Jibril telah datang kepada Nabi di Gua Hira dalam berupa manusia, iaitu lelaki. Dalam surah Al-Alaq dan membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 kepada Nabi. Seperti kita tahu, surah Al-Alaq merupakan surah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Baik, sejak berlaku peristiwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, malam tersebut merupakan penurunan yang pertama Al-Quran, iaitu kita tahu penurunan Al-Quran berlaku 2 kali, iaitu pertama pada malam tersebut, malam Rasulullah menerima wahyu, dan yang kedua berlaku secara beransur-ansur sehingga Al-Quran lengkap untuk menjadi panduan hidup umat kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada kisah yang kedua, berkaitan dengan penurunan berkaitan dengan akidah akhlak Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad melaksanakan pembebasan kota Mekah. Okey, di situ cerita yang saya akan bercerita ini kita boleh lihat akhlak Rasulullah yang sentiasa berjuang untuk menegakkan Islam, yang berkaitan dengan jihad yang kita bincang sebentar tadi. Okey, kisah ini pada tahun 8 Hijrah, tentera Islam telah menang beberapa peperangan menyebabkan upaya Islam semakin meluas di tanah Arab. Quraisy semakin lemah menyebabkan beberapa puak Arab menyertai tentera Muhammad dan mereka masuk Islam. Ya, bila tentera Muhammad semakin ramai, pada hari ke-9 bulan Ramadan, iaitu tahun 8 Hijrah, sebanyak 10,000 tentera beratur berpanas dalam bulan puasa. Dan tapi walaupun dalam keadaan panas, ia masih tidak memutuskan semangat tentera-tentera untuk berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, setelah berdoa dan khutbah, Rasulullah dan pasukan tenteranya terus menuju ke Mekah. Okay, di sempadan Mekah, Rasulullah meminta untuk semua tenteranya menyalakan api di atas bukit-bukit mengelilingi Mekah. Kemudian penduduk Mekah mula berasa gerun dan takut kerana mereka menyangka obor-obor yang dipasang di keliling kota Mekah tersebut mereka menyangka bahawa tentera yang memegang obor-obor itu. Jadi mereka nampak macam ramai tentera yang ingin menyerbu. Disebabkan itu mereka menyerah kalah. Dan Rasulullah berjaya menawan kota Mekah tanpa berlaku pertumpahan darah. Okay, kemudian Rasulullah telah sampai ke Mekah, baginda semayang, baginda mencium Hajarul Aswad. Kemudian baginda telah memusnahkan semua patung-patung dewa yang berada di keliling Kaabah. Okay, maka setelah lebih kurang 2 tahun, beberapa utusan daripada puak pelusuk semenanjung Arab telah mengisytihar baginda di tanah Mekah tersebut. Apa yang kita dapat simpulkan daripada kedua-dua kisah ini, daripada sejak awal kerasulan baginda sehingga hampir hujung nyawa, baginda sentiasa berzihad dan menunjukkan akhlak yang mulia kepada kita, bahawa baginda juga masih sentiasa baginda sentiasa kuat untuk menegakkan agama kita sehingga zaman
sebagainya. Jadi saya berharap agar kita sebagai muslimin dan muslimat pada hari ini teruskan perjuangan Nabi, tidak kira dalam bentuk peperangan, kerana peperangan sekarang tiada. Seperti kita tahu, banyak lagi bentuk jihad yang kita boleh lakukan untuk menegakkan agama kita. Saya rasa itu sahaja dari saya. Baiklah, terima kasih Cik Hanana di atas perkongsian tersebut. Subhanallah, apa yang saya dapat simpulkan adalah kehebatan akhlak Rasulullah SAW tiada tandingannya dengan manusia lain. Kisahnya tentang dengan manusia dilihat daripada asas akhlak yang sejati. Oleh itu, pembentukan akhlak sudah pasti bermula dengan mencontohi akhlak insan yang ulung yang ditunjukkan seperti mana dirakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan yang baik di hari akhirat. Seterusnya, kita akan kupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi. Oleh itu, Cik Insyirah, seperti mana yang kita telah menjelaskan tadi, bolehkah Cik menerangkan pula pandangan berkaitan akhlak Rasulullah SAW dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam aspek fiqh solat beserta contoh yang bersesuaian? Baik, terima kasih saudari Falisha. Kalau tadi saudari Hanania menyebutkan tentang rukun iman, dan saya ingin menceritakan tentang rukun Islam. Yang pertama iaitu menunaikan solat. Okey, menunaikan solat merupakan perkara pertama yang disebut dalam rukun Islam, iaitu menunjukkan betapa pentingnya solat, kerana solat merupakan simbolik kepada umat Islam itu sendiri. Kerana dalam solat kita sendiri akan mengucapkan dua kalimah syahadah membuktikan bahawa kita merupakan seorang umat Islam. Jadi kita sedia maklum bahawa solat merupakan tiang agama. Jadi Nabi Muhammad SAW turut menjadi ikutan dalam beribadah, di mana baginda mengajar tentang al-ihsan, iaitu kesempurnaan dalam beribadah. Baginda dalam hadis, baginda menyebut tentang beribadatlah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika tidak dapat merasai demikian, hadirkan hatimu seolah-olah Allah melihat kamu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajar manusia, juga mengajar manusia untuk menunaikan solat seperti yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, solatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi baginda bukan sahaja mengajar umat Islam bagaimana untuk solat, tapi baginda juga mengajar tentang kesempurnaan, di mana keikhlasan kita ketika beribadah. Contohnya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh baginda khusyuk dalam solat. Kerana apabila kita khusyuk, kita dapat menghayati kemanisan dalam beribadah itu sendiri. Jadi, saya rasa terpanggil untuk menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan solat seperti yang kita sentiasa dengar, iaitu kisah Isra' dan Mi'raj dekat sekolah-sekolah kan. Tapi ada cerita sampingan yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Jadi para hadirin sekalian, berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj berlaku pada satu malam di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi seruan solat merupakan satu-satunya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan ibadat-ibadat lain seperti solat ataupun zakat akan diturunkan di Madinah. Jadi betapa istimewanya ibadah solat ini diturunkan kepada Nabi di Madinah serta di langit yang ketujuh. Jadi sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah diboikot ataupun dipulangkan oleh masyarakat di Mekah selama 3 tahun. Dan baginda membawa sahabat, rakan-rakan sahabat umat Islam serta keluarga baginda tinggal jauh daripada penduduk Mekah.
Jadi baginda tiada makanan sehingga baginda terpaksa makan ranting ataupun kayu-kayu kering yang menyebabkan luka di bibir baginda. Jadi sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku juga, baginda diuji dengan kehilangan kaki kanan baginda, iaitu Abu Talib, bapa saudara baginda. Seperti yang kita tahu, bapa saudara baginda bukanlah seorang pemeluk agama Islam, tetapi Abu Talib sentiasa melindungi Nabi Muhammad ketika baginda berdakwah. Jadi tiada siapa yang mampu untuk menentang ataupun melawan baginda ketika baginda berdakwah. Jadi baginda rasa selamat bersama dengan Abu Talib. Yang kedua, baginda diuji dengan pemergian kaki kiri baginda pula, iaitu Siti Khadijah, isteri baginda yang sangat dicintai serta merupakan wanita yang solehah, sehingga Allah SWT tak bagi Nabi Muhammad SAW berkahwin lain. Jadi tahun tersebut merupakan tahun kesedihan bagi baginda kerana banyak kehilangan serta ujian yang menimpa baginda. Tapi baginda tak pernah mengeluh ataupun mempersoalkan segala perkara yang berlaku ke atas baginda. Jadi Allah SWT menghadiahkan baginda dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana baginda diangkat ke langit. Bukan jalan-jalan orang boleh ke langit kan, ke langit ketujuh. Jadi pada satu malam, Malaikat Jibril turun ke bumi dan pergi ke rumah Nabi. Malaikat Jibril menyucikan hati Nabi dengan menggunakan air Zam-Zam dan dan perkara tersebut merupakan simbolik kepada untuk bertemu dengan Allah kita perlulah menjadi suci, di mana kita tak boleh ada dosa. Kita perlu suci daripada segala perkara muka untuk bertemu dengan Allah. Betapa berkuasanya Allah, betapa hebatnya Allah supaya kita orang yang hina, yang kotor, tak layak untuk bertemu dengan Allah. Jadi selepas Nabi dibersihkan hatinya, Nabi menaiki burak, iaitu burak merupakan haiwan yang sangat pantas, di mana kelajuan dia tu selaju mata memandang. Jadi contoh burak tu dapat melihat 1 kilometer, jadi dikelip mata je sampai 1 kilometer. Memang sangat laju, dan baginda naiklah setiap lapisan langit tu sampailah ke langit ke-7. Jadi sebelum baginda mendapat wahyu solat, baginda sendiri melihat bagaimana keadaan syurga dan neraka. Baginda bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Jadi ketika mendapat wahyu solat, ibadah solat, baginda turun ke langit ke-6, lalu ditanyakan oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, berapa rakaat yang kamu dapat?" Dan baginda menjawab 50 rakaat. Jadi Nabi Musa pun berkata, "Naik semula wahai Muhammad, umatmu takkan mampu, terlalu banyak 50 tu." Jadi Nabi pun naik semula dan turun selepas tu. Bila turun, Nabi Musa pun tak bertanya lagi, "Berapa wahai Muhammad, berapa dapat pengurangan tu?" Nabi pun menjawab, 45 rakaat, hanya 5 sahaja yang ditolak. Jadi Nabi Musa pun menjawab, "Wahai Muhammad, masih banyak 45. Umatmu tak akan mampu." Jadi Nabi pun berulang aliklah, naik ke langit ke-7, turun langit ke-6, bertemu dengan Musa semula, naik lagi langit ke-7, sehinggalah 5 rakaat. Tinggal 5 rakaat. Jadi Nabi pun turun ke langit ke-6. Jadi Nabi Musa pun bertanya, "Berapa wahai Muhammad?" Jadi Nabi pun menjawab, 5 rakaat. Dapat pengurangan sebanyak 5 rakaat. Sampai jadi 5 rakaat, dan Nabi Musa menjawab, "Masih banyak wahai Muhammad, umatmu tak akan dapat melakukan walaupun 5 rakaat." Jadi Nabi menjawab, "Aku malu dengan Tuhanku, wahai Musa." Kerana Nabi terpaksa meminta pengurangan dengan Tuhannya. Betapa Nabi perlu menebalkan muka untuk meminta pengurangan
syariat solat tu supaya tak membebankan kita. Jadi Nabi pun turun ke Mekah dan menyebarkan wahyu tersebut kepada masyarakat ataupun penduduk di Mekah. Dan baginda mendapat tentangan yang hebat daripada masyarakat. Mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad gila ataupun tidak benar, apa yang baginda cakap tu merupakan penipuan. Tetapi sahabat baginda iaitu Abu Bakar As-Siddiq masih mempercayai baginda. Dan ketika baginda ingin menyebarkan syariat solat, terdapat pelbagai cabaran yang harus dilalui oleh baginda semata-mata untuk memastikan umat Islam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai umat ataupun hamba Allah SWT. Jadi syariat solat merupakan pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ketika naik di langit, baginda terpaksa menebalkan muka untuk meminta pengurangan. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah menunaikan solat serta kewajipan kita kepada Allah SWT. Dan janganlah kita malas ataupun tidak menghargai usaha Nabi Muhammad, kerana kita sendiri sedar tentang kesusahan yang baginda terpaksa hadapi. Jadi kita sebenarnya beruntung daripada kecil kita diajar tentang solat, kita diberikan pendedahan berkaitan dengan ilmu agama yang mencukupi. Dan sesetengah daripada kita jahil tentang cara untuk solat, cara untuk mengambil wuduk. Jadi kita perlu tengok balik hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang boleh membantu kita untuk belajar solat dengan betul, solat dengan khusyuk. Kita ada cara untuk solat dengan sempurna. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW, iaitu bersabar dengan dugaan yang Allah berikan, serta setiap perkara yang Allah berikan tu ada hikmahnya, serta setiap apa yang Allah uji tu akan diberikan dengan kemanisan ataupun balasan yang baik. Seperti Allah menghadiahkan Nabi Muhammad SAW peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita mestilah mencontohi sifat Nabi Muhammad SAW yang menunaikan solat secara khusyuk, menunaikan solat secara sempurna, tidak melambat-lambatkan solat. Dalam beribadah, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh yang baik untuk kita ikuti supaya kita mendapat ibadah yang sempurna. Jadi itu sahaja buat saya. Sekian, terima kasih. Okey, Masya Allah. Terima kasih di atas perkongsian yang amat bermakna itu tadi. Jelaslah kita dapat lihat bahawa akhlak Rasulullah SAW sendiri sudah menjadi qudwah hasanah kepada kita semua sebagai umatnya yang menjalani ibadah dalam kehidupan sehari. Tidak cukup dengan itu, marilah kita dengarkan pula pandangan kedua-dua ahli panel berkaitan akhlak Rasulullah SAW dan sunnah baginda sebagai qudwah hasanah dalam aspek sirah pula, dengan mengaitkan contoh yang relevan. Baiklah, kita mulakan dengan Cik Hana terlebih dahulu. Terima kasih kepada Cik Aisyah atas tajuk yang ditujukan kepada saya yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah dalam aspek sirah. Okay, saya tertarik dengan akhlak Rasulullah dalam sirah-sirah baginda, iaitu 5 yang saya tertarik, iaitu ikhlas, yakin dan tawakal, jujur, amanah dan sentiasa ceria dan senyum. Okay, baiklah, saya ingin mengumpaskan isi yang pertama saya, iaitu ikhlas. Rasulullah terkenal dengan keikhlasannya, terutama dalam beribadah. Al-Kawafi mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah hanya kepada Allah. Okay, baiklah, ada 3 perkara yang dilakukan untuk kita mengadaptasi sifat ikhlas dari diri kita yang menjadi contoh daripada kisah-kisah Rasulullah. Okay, contohnya kita perlulah membuang sifat tamak. Ya, jika kita membuang sifat tamak, kita tidak Okay, baiklah, dengan sifat tamak ini kita sentiasa apabila kita mengelakkan diri pada sifat tamak, kita sentiasa yakin dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Okey, kemudian kita menjauhi sanjungan dan pujian. Sedangkan Rasulullah sendiri
tidak suka apabila umatnya memuji dan menyanjungi baginda. Ya, seperti kita zaman sekarang, sebagai apabila menjadi seorang pemimpin, kita haruslah mengelakkan daripada disanjung oleh orang bawahan kita, agar kita lebih sentiasa ikhlas untuk melakukan amanah yang telah diberikan kepada kita. Dan akhir sekali kita haruslah sentiasa teguh dan tegas dengan apa yang kita mahukan. Contohnya, apabila kita tidak teguh, kita mengikut pendapat orang lain, menyebabkan perkara yang kita lakukan tidak ikhlas. Contohnya, apabila kawan ataupun ibu bapa suruh kita solat, kita mestilah ada perspektif pada diri macam macam kita kan, seperti biasa. Apabila kita ikhlas untuk teguh untuk melakukan sesuatu kebaikan, sekaligus menyebabkan kita ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Okey. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya mencontohi keikhlasan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan selain apa yang dilakukan secara ikhlas. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah pun tidak mahu umatnya melakukan perkara tanpa ikhlas dalam diri, kerana menganggap tidak mahu melakukan sesuatu perkara tersebut. Okey, kedua adalah yakin dan tawakal. Kita harus yakin dan tawakal kerana setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ini telah ditetapkan. Itu kodrat dan qadar telah ditentukan. Kita hanya perlulah meneruskan hidup dan yakin bahawa Allah telah mengaturkan yang terbaik untuk kita semua. Okay. Dalam hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, nescaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Okay, burung-burung apa? Iaitu burung-burung yang keluar waktu pagi untuk mencari rezeki dan pulang waktu petang dengan rezeki yang penuh. Maksudnya keluar dari keadaan lapar, balik dari keadaan kenyang. Sentiasa yakin apa yang diberikan kepada oleh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sikap akhlak yang ketiga daripada Rasulullah adalah akhlak yang jujur. Rasulullah mempunyai sifat sidik ataupun sifat yang jujur dalam diri. Sejak kecil lagi semua orang percaya bahawa Rasulullah mempunyai sifat jujur. Walaupun bagi dia sudah dijamin masuk syurga, tapi bagi dia masih jujur dan tidak pernah menipu dalam apa-apa perkara. Kejujuran akan mengantarkan hidup kita sentiasa tenang kerana kita tidak menipu, kita tidak perlu memikirkan pertanyaan orang lain bagaimana ni, bagaimana ni. Apabila kita jujur, semuanya akan dilancarkan segala urusan kita. Okay, seterusnya dalam hadis daripada Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib meriwayatkan, aku menghafal Rasulullah pernah bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu daripada apa yang tidak meragukanmu. Hadis tersebut menunjukkan Rasulullah sendiri suruh meninggalkan apa yang sifat yang kita tidak suka dalam diri kita dan ikut apa yang kita suka tu. Maksudnya jujur dengan diri sendiri agar kerana dapat mengelakkan hati kita gelisah supaya sentiasa tenang untuk menjalankan kehidupan saya seperti biasa. Okay, setidaknya perlu ada 3 kejujuran dalam diri kita, iaitu jujur dalam ucapan, jujur dalam perkataan dan jujur dalam niat. Okey, yang keempat adalah akhlak Rasulullah yang perlu kita contohi adalah sifat amanah yang ada pada Rasulullah. Okey, amanah ialah akhlak yang sangat menonjol dalam peribadi Rasulullah. Okey, beliau baginda terkenal dengan sifat yang jujur, baik sebelum diutus menjadi Rasul sehingga kewafatan baginda. Saya rasa bukan sekadar kewafatan baginda, tetapi sehingga kini setelah kewafatan baginda juga masih disebut tentang akhlak peribadi Rasulullah, contohnya amanah untuk berdakwah. Kerana dakwah yang disampaikan Rasulullah pada zaman dahulu ada diamalkan sehingga kini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat pada setiap nabi, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 90. Allah berfirman,
mereka itu iaitu para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah mereka. Maksudnya ayat itu sebab telah menerangkan bahawa semua perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad haruslah diikut oleh kita, kerana Allah telah menjadikan Muhammad itu seorang yang mempunyai amanah untuk menjalankan tugas baginda. Okey, akhlak akhir sekali, Rasulullah adalah murah senyuman dan sentiasa ceria. Okay, Rasulullah seorang yang dikenali sebagai seorang sosok yang ceria dan sentiasa senyum kepada semua orang. Okay, beliau juga sentiasa mengeluarkan perkataan yang baik. Dalam sebuah hadis telah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dan yang termasuk mengangkat darjat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberi makan, solat malam saat manusia sedang keadaan hidup. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Lamah Al-Bani dan Sahih Al-Jami. Ia menunjukkan kita sentiasa perlu membuat baik kepada semua orang, kerana dengan hanya wajah yang senyum dan ceria boleh menyebabkan orang sekeliling menyenangi kita. Contohnya Rasulullah beribadah. Jika Rasulullah membuat muka yang tidak senyum dan masam, adakah orang mahu ikut ibadah dakwah Rasulullah? Yakin tak ramai, kerana orang takut, kerana menganggap dakwah yang disampaikan adalah bersikap ganas. Saya rasa yakin akhlak-akhlak Rasulullah yang ada dalam sirah-sirah baginda sangatlah menunjukkan mulia dan perlu dijadi contoh teladan yang harus kita sebagai umat Islam pada masa ini ikuti kisah Rasulullah tersebut. Saya rasa itu sahaja dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Cik Hanania di atas kongsian itu tadi. Baiklah, kita beralih pula kepada pembela kita yang kedua, iaitu Cik Insyirah. Bolehkah Cik memberikan contoh-contoh? Bolehkah Cik memberikan contoh-contoh akhlak Rasulullah SAW dalam sirah baginda? Baiklah, terima kasih Saudari Falisha. Berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Saudari Hanania sebentar tadi, saya ingin mengaitkan dengan sebuah kisah berkaitan dengan kisah 8 dirham Rasulullah membawa barakah. Jadi pada suatu hari baginda berjalan dengan 8 dirham untuk ke pasar. Baginda ingin membeli jubah yang baru kerana jubah baginda telah lusuh ataupun telah lama. Jadi ketika berjalan, baginda ternampak seorang wanita menangis terisak-isak. Jadi baginda pun bertanya, "Wahai Assalamualaikum, kenapa kamu menangis?" Jadi wanita tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, aku ni seorang budak yang bertugas untuk membeli barangan di pasar. Tetapi duitku 2 dirham telah hilang. Jadi aku telah mencari di berbagai tempat, tapi aku tidak jumpa. Bagaimana ni baginda? Bagaimana ni Rasulullah? Bagaimana aku nak membeli barangan di pasar?" Jadi baginda tanpa berfikir panjang terus memberikan 2 dirham kepada wanita tersebut. Jadi wanita tersebut mengucapkan terima kasih dan berlalu pergi. Jadi baginda pun berjalan dan setibanya di pasar, baginda membeli pakaian dengan harga 6 dirham. Jadi baginda memakai pakaian tersebut di atas pakaian baginda yang lusuh. Jadi baginda memakai 2 helai pakaian. Lalu baginda pun berjalan untuk pulang. Dan ketika dalam perjalanan pulang, baginda terdengar seorang lelaki menjerit mengatakan bahawa, "Siapa yang bagi aku pakaian, semoga Allah memberi pakaian daripada kain-kain syurga." Jadi baginda pun menoleh ke belakang dan baginda ternampak seorang lelaki yang tua, dan tidak berpakaian meminta bantuan untuk seseorang memberikan pakaian kepada lelaki tersebut. Jadi baginda tanpa memikir panjang lagi, baginda memberi jubah yang baru sahaja dibeli oleh baginda kepada lelaki tua tersebut. Dan baginda terus bergegas pulang ke rumah. Tetapi dalam perjalanan, baginda terserempak pula dengan seorang wanita tadi
Dan wanita tadi masih menangis. Lalu baginda pun bertanya, kenapa kamu menangis? Bukankah tadi aku sudah memberikan 2 dirham kepada kamu? Jadi wanita tersebut menjawab, aku sudah membeli barangnya di pasar, tetapi aku takut untuk pulang ke rumah kerana sudah lewat. Jadi baginda pun menemankan wanita tersebut untuk pulang ke rumah. Jadi setibanya di kampung wanita tersebut, rupanya kampung wanita tersebut merupakan sebuah kampung yang ditinggal oleh oleh penghuni perempuan sahaja. Kerana penduduk lelaki ataupun kaum lelaki sudah meninggal dunia. Jadi tiada kaum lelaki di situ. Baginda pun memberi salam sebanyak 3 kali. Tetapi pada salam yang ketiga barulah barulah penghuni rumah tersebut menjawab salam baginda. Jadi baginda pun bertanya, mengapa kamu menjawab salam aku pada salam yang ketiga? Jadi wanita tersebut menjawab kerana mereka ingin Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka sebanyak 3 kali. Kerana Assalamualaikum merupakan doa, iaitu kesejahteraan kepada mereka. Jadi baginda pun berkata, tujuan aku ke sini adalah untuk untuk menghantar hamba-Mu pulang ke rumah kerana dia takut kamu akan marah kepadanya. Jadi baginda pun berkata, hukumlah aku jika kamu ingin menghukum wanita tersebut. Jadi majikannya pun menjawab, aku sudah menghukumnya wahai Rasulullah, iaitu aku akan memerdekakannya lillahi ta'ala. Jadi secara tidak langsung hamba tersebut telah dimerdekakan. Betapa hebatnya Rasulullah SAW, betapa agungnya, betapa mulianya Rasulullah, sehingga sesiapa yang bertemu dengan Rasulullah akan dimerdekakan. Sesiapa yang seorang hamba yang berjalan dengan Rasulullah pun akan dimerdekakan. Jadi berdasarkan kisah ini, Nabi SAW menyatakan bahawa 8 dirham baginda membawa barakah kepada pelbagai pihak, iaitu ada pihak yang menangis kehilangan wang, tetapi apabila baginda membantu, dia dapat membeli barang tersebut. Yang kedua, seorang pakcik tua yang tidak berpakaian, baginda dapat memberikan pakaian kepada pakcik tua tersebut dengan harga 6 dirham baju itu. Jadi kisah ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa Rasulullah SAW merupakan contoh kepada kita bahawa kita mestilah sentiasa membantu orang lain dengan apa sahaja kudrat yang kita ada dan tanpa berfikir panjang. Kita perlu memenuhi kehendak ataupun bantuan yang mereka minta kepada kita. Jadi kita mestilah menjadi seorang yang pemurah serta mencontohi sifat-sifat yang saudari Hanania sertakan tadi berkaitan dengan kepribadian Nabi yang perlu dicontohi. Baiklah, itu sahaja. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Insyirah di atas perkongsian yang amat menarik tadi. Baiklah, forum kita akan diteruskan lagi. Baiklah, kita beralih kembali kepada Cik Hanania. Okey, baiklah. Seperti yang kita semua sedia maklum, perjuangan Nabi kita dalam menegakkan syariat Islam adalah tidak mudah dan amat besar sekali. Contohnya, kita dapat saksikan baginda diancam pembunuhan semasa hendak berdakwah di Madinah oleh puak musyrikin Quraisy. Jadi, bolehkah Cik Hanania menceritakan dengan lebih mendalam tentang usaha dan cabaran yang ditempuhi Rasulullah SAW dalam dakwah dari aspek akidah, fiqh solat dan sirah? Terima kasih kepada Gusti Majlis. Pertama sekali saya akan ingin membincangkan tentang usaha dalam berdakwah Rasulullah terlebih dahulu. Antara usaha dalam dakwah baginda yang terkenal adalah usaha untuk mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Rasulullah SAW berjaya menyatu padukan masyarakat di Madinah dengan mempersaudarakan dua golongan ini. Seperti yang kita tahu, golongan ini sangatlah
berpecah. Dan apabila Rasulullah berdakwah, Rasulullah telah menyatukan kedua-dua golongan Muhajirin dan Ansar ini. Okay, persaudaraan dalam Islam adalah salah satu kesatuan akidah, iaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bila mereka bersatu, mereka mampu mengukuhkan lagi akidah mereka dan dapat bertakwa kepada Allah lebih daripada sebelum. Okay, persaudaraan yang berasaskan akidah dan kepercayaan dapat mewujudkan kerjasama yang erat antara dua golongan tersebut. Okay, penyatuan dan perpaduan umat Islam dapat memelihara kemajuan ekonomi. Seperti kita tahu, kaum Muhajirin ada kelebihannya, kaum Ansar ada kelebihan tersendiri. Jika menyatukan kedua-dua di bawah satu naungan Islam, dia dapat meningkatkan lebih lagi ekonomi kita. Okey, di Madinah bukan sahaja golongan Yahudi dan munafik bertindak mengkhianati, mereka ni Yahudi dan munafik menghalau Nabi keluar. Jika umat Islam bersatu padu, golongan Yahudi dan munafik ni tidak berani untuk mengacau umat-umat kita. Okey, seterusnya usaha baginda adalah untuk mengubah piagam Madinah. Okey, Rasulullah membentuk piagam Madinah untuk merumuskan pentadbiran negara. Perlembagaan Madinah dibentuk bertujuan untuk menjamin perpaduan dalam kalangan penduduk. Hasil piagam Madinah ni mengiktiraf Nabi sebagai ketua negara untuk memimpin negara-negara Islam yang disatukan. Piagam ini adalah untuk menjamin hak dan kebebasan orang Yahudi untuk meneruskan amalan agama mereka walaupun dikelilingi dengan cara kehidupan Islam. Nabi tidak pernah untuk melarang golongan-golongan ini untuk beribadah. Nabi membenarkan mereka beribadah di tempat-tempat mereka. Di situ menunjukkan akhlak Nabi sangatlah mulia kerana tidak kira agama, beliau masih memberi peluang untuk mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Piagam ini juga telah mewujudkan perpaduan di antara kalangan penduduk Madinah yang terdiri pada pelbagai kaum. Jadi penyatuan umat Islam ini dapat membentuk negara Islam yang lebih maju. Seterusnya kita akan pergi kepada cabaran baginda ketika berdakwah. Baginda menempuh banyak cabaran untuk menyampaikan dakwah baginda, tidak kira di kota Mekah ataupun Madinah. Antara cabaran yang pernah dihadapi oleh baginda adalah baginda kehilangan dua orang tersayang, iaitu isteri baginda Siti Khadijah dan Abu Talib, iaitu bapa saudara baginda yang sentiasa berada bersama baginda sejak kecil, iaitu bapa saudara, sehingga baginda berdakwah ke kota Mekah. Yang kedua, sahabat-sahabat baginda pernah diseksa, malah pernah dibunuh oleh kafir Quraisy hanya kerana mereka mempertahankan iman mereka. Rasulullah sanggup hilang kawan untuk terus berdakwah. Kawan-kawan juga sanggup berjihad agar dakwah Rasulullah sentiasa berkembang di seluruh muka bumi ini. Yang ketiga adalah sewaktu di Madinah juga, baginda melalui beberapa siri peperangan dengan kaum kafir Quraisy untuk mempertahankan agama, sehingga ramai sahabat baginda telah syahid. Pengorbanan yang dilakukan oleh baginda sangatlah terkesan kepada kini, kerana kita pun tidak pernah menghadapi saat peperangan dan kita tidak pernah merasa kehilangan sahabat dalam peperangan untuk mempertahankan Islam. Seterusnya adalah baginda turut berdepan dengan pelbagai rancangan jahat orang Yahudi, Nasrani dan munafik yang sentiasa berusaha untuk menghapuskan baginda. Itu sebab antara cabaran yang besar yang dihadapi oleh baginda. Namun berkat kegigihan dan kesabaran baginda untuk menempuh rintangan yang dihadapi untuk berdakwah, misalnya baginda faham kerana itu merupakan orang kata berkat untuk kejayaan pada masa akan datang. Seperti kita lihat pada masa ini, Islam sangat tersebar luas di seluruh dunia.
Saya rasa itu sahaja dari saya. Baiklah, terima kasih Cik Hadana di atas hujah yang amat bermanfaat itu tadi. Benar sekali, usaha dan cabaran yang dihadapi Rasulullah SAW adalah amat dahsyat dan tiada bandingan dengan kita semua. Justru itu, sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa menjadikan kekuatan Rasulullah SAW dalam menempuh kepayahan sebagai pengajaran dalam hidup kita agar segala akhlak, akidah dan ibadah kita diredai oleh Allah SWT. Seterusnya, kita telah sampai ke perbincangan yang terakhir dan soalan ini saya akan ajukan kepada Cik Hijrah. Baiklah, seperti mana yang kita dapat saksikan pada masa kini, ketandusan akhlak umat manusia menyebabkan mereka semakin jauh dari landasan Islam yang sebenar. Oleh itu, bagi menangani kemeluk ini, bolehkah Cik Insyirah menjelaskan dengan lebih terperinci tentang kesediaan umat Islam dalam menempuh cabaran dan isu akhlak semasa dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah? Baiklah, terima kasih Saudari Falisha atas soalan yang diajukan. Berkaitan dengan persediaan umat Islam untuk menempuhi isu-isu ini adalah dengan penerapan kepada asas agama sejak kecil. Kerana suasana ataupun persekitaran kanak-kanak ketika membesar adalah penting untuk memastikan mereka mempunyai akhlak yang baik. Jadi umat Islam, kanak-kanak terutamanya, perlulah diberikan pendedahan kepada asas fardu ain, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan kepercayaan seperti mengenal Allah dan Rasulnya, mendirikan solat, membaca dan memahami Al-Quran dan mempraktikkannya. Jadi kita mestilah melatih anak-anak, ibu bapa perlu melatih anak-anak lebih awal, kerana bak kata pepatah, melentur buluh ialah dari rebungnya. Jadi ibu bapa mestilah memberikan penekanan yang berterusan pada sudut tauhid dan akhlak kepada anak-anak. Jadi mereka perlu diajar dengan akhlak yang mulia sejak kecil lagi, seperti beradab dengan ibu bapa, beradab ketika makan, adab ketika belajar. Kerana apa? Kerana penerapan adab-adab ini dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia serta jauh daripada isu-isu keruntuhan akhlak. Jadi mereka juga perlu didedahkan dengan kisah ataupun sirah Nabi untuk dijadikan sebagai pengajaran ataupun teladan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, terbukti bahawa penerapan asas agama dalam diri remaja sejak kecil dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan dosa dan perbuatan yang mungkar. Seterusnya, kesedaran terhadap kepentingan nilai pendidikan juga merupakan persediaan yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Jadi remaja perlulah diberikan kesedaran secara berterusan tentang pentingnya pendidikan untuk menjadikan mereka seorang insan yang berilmu dan berjaya ke peringkat lebih tinggi. Contohnya, pemerkasaan pengajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah mestilah terus diperkukuh dari segi teori dan praktik supaya mereka betul-betul memahaminya, Jadi kerajaan juga memainkan peranan penting untuk membantu keluarga yang berpendapatan rendah dengan menyediakan kemudahan pembelajaran bagi mengelakkan bertambahnya golongan yang tercicir dalam pelajaran. Jadi mereka perlulah memperkasakan silibus pembelajaran sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah dengan memfokuskan pada pembinaan sasiah, akhlak dan pengetahuan agama yang kukuh supaya para pelajar dapat memperoleh bekalan ilmu berkaitan dengan akhlak terutamanya secara yang mencukupi. Jadi strategi pendidikan juga seharusnya menjadi tonggak bagi pembentukan akhlak pada generasi muda dan menawarkan kerangka untuk menjadikan remaja kita termasuk di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi generasi muda yang beriman dan bertakwa ni merupakan satu keperluan untuk memeriksa jadi boleh je kan?
Jadi kerajaan perlulah memeriksa kembali kurikulum pendidikan Islam daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah untuk memastikan aspek kesedaran sosial yang melibatkan agama, bangsa dan negara kita. Jadi terbukti bahawa pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Cik Insyirah di atas hujah yang amat bernas itu tadi. Benar sekali, tidak dapat dinafikan ramai yang mengalami tekanan dalam kehidupan berpunca daripada tempat kerja, keluarga, diuji dengan kesakitan dan kehilangan. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Semuanya adalah bentuk ujian yang berbeza bagi setiap umat manusia untuk menguji tingkat kesabaran. Namun, adakah ini menjadi penyebab tandusnya akhlak baik seperti mana yang pernah dipamerkan oleh Rasulullah SAW? Justru itu, sebagai Muslim yang sejati, kita perlulah sentiasa bersedia dalam menempuh cabaran bagi memantapkan akhlak dari aspek akidah, ibadah dan muamalah. Baiklah penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, sedar tak sedar sudah hampir 1 jam berlalu dan kita telah tiba di penghujung forum. Sebelum sesi forum melabuhkan tirainya, saya ingin memberi kesempatan kepada sidang penonton untuk mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk pembincangan kita pada hari ini, iaitu Rasul disanjungi, sunnah diteladani kepada ahli panel kita di hadapan. Baiklah, soalan telah pun berada di tangan saya. Soalan yang pertama, bagaimanakah cara untuk memupuk akhlak anak muda dalam cabaran pada masa kini? Baiklah, soalan ini saya ajukan kepada Cik Hana. Okay, terima kasih kepada soalan yang diberikan. Bagi saya, cara untuk memupuk akhlak dalam kalangan anak muda kini, seperti yang kita tahu, anak muda kini mempunyai berbagai cabaran. Seperti dahulu, cabaran untuk sebarkan dakwah. Melalui peperangan, jihad. Tapi berbeza kini kerana anak muda terlampau sibuk dengan duniawi. Maka saya rasa pelbagai cara yang mampu untuk mengukuhkan akhlak anak muda, contohnya dengan diri sendiri. Diri sendiri juga mampu untuk mengubah kita, sama ada kita akan pergi ke belah yang tidak baik ataupun belah yang baik. Itu atas diri sendiri kerana kita jika di usia remaja telah mempunyai akal pemikiran yang cukup baik kerana telah berbalik, maka fikiran kita lebih waras. Selain itu, anak muda juga boleh mendekatkan diri dengan Allah, menyertai ataupun pergi ke masjid untuk menyertai ceramah usrah yang dijalankan, maka akhlak yang terbina dalam diri sentiasa terbaik dan sentiasa tambah baik dari semasa dan semasa. Seterusnya juga peranan ibu bapa juga penting, kerana ibu bapa juga sebagai contoh teladan kepada anak-anak. Ibu bapa juga haruslah menunjukkan akhlak yang baik jika mahukan anak jun juga akhlak baik seperti mereka. Saya rasa jawapan saya sudah cukup untuk menjawab persoalan penonton tadi. Baiklah, terima kasih Cik Hanan di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, soalan kedua daripada penonton pula berbunyi, sebagai umat Islam, perjuangan mempertahankan tanah Palestin masih diteruskan sehingga hari ini. Dan saya yakin bahawa perjuangan tentang isu di Palestin berkait dengan penumbuhan akhlak seluruh umat Islam di dunia, seperti yang kita tidak mampu bersama-sama dengan mereka. Jadi, apakah cara yang bersesuaian untuk kita perjuangkan isu ini walaupun kita tidak berpeluang untuk bersama-sama dengan mereka mempertahankan tanah suci Palestin? Silakan Cik Isya. Baiklah, terima kasih kepada penonton yang bertanyakan soalan. Jadi berkaitan dengan isu kemanusiaan yang berlaku di Palestin yang kian hangat diperkatakan oleh seluruh negara, terdapat beberapa cara yang boleh kita lakukan untuk berjuang bersama-sama mereka walaupun kita tak dapat bersama mereka di tanah Palestin. Jadi terdapat 3 cara yang utama, iaitu yang pertama ialah menyebarkan isu berkaitan dengan penindasan ataupun pembunuhan yang berlaku di Palestin secara besar-besaran di sosial media. Jadi untuk sesiapa yang mempunyai followers ataupun pengikut yang ramai di
di platform seperti Facebook, TikTok dan Instagram. Mereka boleh berkongsi tentang isu-isu yang berlaku di Palestin, kerana isu-isu ini berkaitan dengan isu kemanusiaan, bukan sahaja berkaitan dengan penindasan umat Islam, tetapi kita sebagai manusia perlulah mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kedua, kita boleh menyalurkan sumbangan kepada agensi ataupun badan-badan yang boleh dipercayai seperti Cinta Gaza Malaysia ataupun Aman Palestin yang akan menyumbangkan bantuan seperti bantuan makanan, bantuan pakaian, bantuan asas untuk seharian. Yang terakhir adalah dengan memboikot ataupun mengelakkan daripada membeli barangan ataupun produk yang menyumbang kepada Israel, iaitu seperti produk-produk berjenama ataupun produk-produk daripada negara luar seperti McDonald, KFC, seperti barangan-barangan kosmetik ataupun kecantikan Maybelline, L'Oreal Paris. Kita perlu mengelakkan daripada membeli barangan-barangan yang menyokong Israel, kerana RM1 yang kita sumbangkan akan diberikan kepada pihak Israel untuk membeli 2 biji peluru yang akan membunuh warga Palestin. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Harap perkongsian saya dapat menjawab persoalan. Okey, baiklah. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Akhir sekali, saya dapat simpulkan bahawa Rasulullah SAW memiliki kesyumulan akhlak yang sangat unggul dalam seluruh aspek, iaitu dari segi akidah, ibadah maupun sejarah hidup baginda. Setelah itu, sebagai umatnya yang bertakwa, kita mestilah mengambil inspirasi dan menerapkan sifat-sifat mulia tersebut dalam diri bagi membentuk jiwa yang sejati. Baiklah, forum kita telah sampai di penghujungnya. Semoga berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.